Sejak 2020, dunia yang kita kenali dulu telah banyak pun berubah di mana wabak COVID-19 ini dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Wabak COVID-19 yang menyerang tidak mengenal usia dan tidak mengenal bangsa. Siapa sangka setelah kita menempuh badai pandemik COVID-19 tahun lepas, tahun ini kita masih bergelut dengan pelbagai dugaan dan cabaran yang tidak kita jangkakan. Ada orang fikir yang bila mereka dijangkiti COVID, mereka hanya akan merasa sakit selama 2 minggu. Mereka yakin yang imuniti badan mereka kuat dan COVID seolah-olah jangkitan selsema ataupun demam biasa sahaja. Ya betul, ramai yang bernasib baik dan hanya menghadapi simptom tahap 1 dan tahap 2 dan hanya perlukan kuarantin di rumah atau pusat kuarantin. Tapi kita kena ingat, virus ini adalah virus yang sangat berbahaya dan sukar untuk kita jangka. Tetapi sebenarnya ramai yang tidak tahu bahawa kesan jangka panjang COVID bukan sahaja melibatkan kematian, tetapi terdapat ramai mangsa virus ini yang masih bergelut dengan simptom susulan selepas dijangkiti COVID. Ada yang walaupun sudah berbulan-bulan dijangkiti masih tidak pulih sepenuhnya. Ada yang terasa lemah dan lesu sentiasa. Ada yang dulunya boleh berlari secara aktif tanpa apa-apa masalah kini sukar untuk bernafas selepas hanya berjalan sepanjang 200 meter. Sebahagian pula mengalami kesulitan untuk kembali ke rutin harian mereka, sama ada di rumah ataupun di ofis kerana mereka mengalami kesukaran untuk fokus, fikiran bercelaru, keresahan ataupun masalah tidur pula yang boleh mengakibatkan gangguan kesihatan mental. Begitu ramai yang terkesan oleh gejala ini sehingga pakar perubatan menamakan kesan susulan berpanjangan ini sebagai long COVID. Ini adalah penyakit yang serius dan kita perlu mengetahui dengan lebih jelas mengenai long COVID ini untuk memastikan individu yang terjejas boleh dirawat dengan lebih cepat dan berkesan. Hai, nama saya Yasmin Hani dan selamat datang ke rancangan Jom Sihat bersama Saim Dabi Berhad. Dalam rancangan ini kita akan bincang dengan seorang doktor pakar mengetahui bagaimana penyakit ini memberikan impak secara fizikal, mental dan juga emosi kepada individu-individu terlibat dan apa yang kita perlu lakukan jika orang yang terdekat dengan kita mengalami long COVID ini. Dengan kita pada hari ini adalah konsultan pakar di dalam bidang perubatan rehabilitasi Dr. Mohana Veil Sakitazen daripada Pusat Perubatan Subang Jaya SGMC di mana beliau akan menjelaskan kesan serta rawatan yang perlu untuk menangani long COVID. Selamat datang doktor. Terima kasih. Okey, Dr. Mohana, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita pada hari ini dan kita nak bincangkan isu ini dengan lebih mendalam lagi. So, doktor, boleh doktor tolong jelaskan apakah itu long COVID dan apakah statistiknya long COVID di Malaysia dan juga di seluruh dunia? Terima kasih, Puan Yasmin. Long COVID ialah nama yang diberikan kepada kesan panjang COVID-19 dan kesan panjang ini ialah bila mereka sudah sembuh daripada penyakit COVID yang mula-mula, mereka kesan itu berterusan. Biasanya lebih daripada 4 minggu dan kadang-kadang lebih daripada 12 minggu. Okay, so sebenarnya WHO, World Health Organization masih belum lagi ada sesuatu definisi yang lebih tepat pasal kerana COVID ini sesuatu yang baru lagi. Okay, so data-data pun belum sampai dengan secukupnya. Okay, berkenaan dengan statistik. Okay, so di Malaysia, okay, so di dunia, okay. So biasanya kita ambil standard daripada UK ataupun US. Okay, di UK mereka mendapati lebih kurang 30% daripada COVID survivors ini menghadapi masalah long COVID. Okay. So di United States pula lebih kurang 1/5 ataupun lebih kurang 20% daripada pesakit COVID yang sembuh mengalami long COVID. Okay. So di Malaysia, so daripada data yang ada, data memang tidak cukup pasal ini sesuatu keadaan tsunami yang penyakit yang baru, okay, dan tidak dapat kumpulan data itu sangat sukar. Okay, dan daripada apa yang sudah kita dapat ialah lebih kurang 60% daripada pesakit yang sembuh daripada COVID mengalami masalah long COVID. Long COVID. Wow, lagi tinggi daripada so UK dan US. Sangat tinggi. How? Okay. Okay. So 60% ini, okay, kalau kita tukar kepada figure yang betul, so di Malaysia
lebih daripada 250,000 kes Pesakit, COVID aha. telah dikesan. Okey, dan daripadanya lebih kurang 30,000 telah kematian. Adalah kematian. So kalau kita ambil 250,000, so we are looking at around 60%. 60% is almost 1 million people. Wow. Okay, 1 million people are there outside with long COVID. Okay, that's a Oh. big figure. Okay. Adakah ni sebabkan diorang ni banyak berpenyakit, or yang 3 serangkai and all that kan? Ya, ada juga, okay, tapi mereka statistik ini kita belum dapat yang sepenuhnya. Okay, so daripada statistik yang kita kumpul ada, memang we anticipate about 1 million people outside. Okay. Okay, so punca yang terjadinya long COVID ni, doktor, mungkin doktor boleh explain. Even though kita tak dapat nak statistik yang penuh, yang tepat, tapi dari pandangan doktor sendiri, daripada pantauan atau penilaiannya, apakah puncanya terjadi long COVID ni? Okay, so puncanya belum dipastikan lagi, tapi biasanya dalam dunia medical ni kita buat hipotesis. Okay, so hipotesis yang kita ada sekarang ialah penyakit long COVID ni, nombor satu, mereka disebabkan oleh sesuatu keadaan immune response. Okay, so what we call as immune system overdrive. Overdrive. Yes. Okay. Okay, there's a term for it. Okay, di mana terdapat antibody. Okay, biasanya bila kita bercerita tentang immune system, we talk about antibody dan antigen. So antibody dalam badan kita yang terbentuk bila sesuatu penyakit datang, biasanya infection, Yeah. dan dalam hal ni coronavirus. So badan kita mengeluarkan antibody. Antibody itu akan juga menyerang organ-organ Organ-organ. dalam badan sendiri. Yeah. So itu self attack. Okay. So it's a self destruction. So antibody itu. So itu satu punca dia. Okay. So ada juga punca-punca lain. Okay, macam katakanlah kita bercerita dengan pesakit-pesakit yang serius. Okay, di mana mereka ada dalam kategori 4 atau kategori 5 severity COVID. So pesakit ini telah melalui sesuatu yang sangat susah. Okay, so mereka melalui ICU, bedridden for the long time, prolonged bedridden. Okay, they come with a lot of post ICU syndrome, they call it. Alright. Okay, so prolonged immobilization. When you baring lama sangat, sistem badan kita akan decline sikit. Okay, so that's one reason. Okay. Okay, jadi lemah, lesu, tak bermaya, tak ada, tak ada motivation. Yeah, that is part of the gejala-gejala yang akan timbul lah. Okay. Okay, so sekarang ni golongan manakah yang paling berisiko tinggi mengalami long COVID? Adakah golongan muda seperti kanak-kanak juga boleh terdedah kepada risiko long COVID ni? Okay, so daripada data yang kita ada setakat ini, okay, so golongan yang berisiko tinggi ialah golongan elderly, okay, warga mas, okay, 60 ke atas, okay, dan juga golongan pesakit yang mempunyai comorbid, artinya mereka mempunyai darah tinggi, kencing manis, Ada sakit 3 serangkai jantung, semua ni. okay, semua package itulah, package penyakit itu. Okay, dan yang satu lagi ialah individu yang merokok, okay, smokers. Okay, and then it's women also getting affected more than men, according to one study. Oh ya? Yes, okay. And then for children, okay, ada banyak juga case children yang, kanak-kanak yang terjejas dengan long COVID ini. Okay, so hanya di negara developed countries, they are reporting a bit. So ours, the data is still not there, so I dare not comment lah. Yeah. Okay, but according to that whatever literature available, they go to something called as multi-system inflammatory syndrome in children. Okay, that Multi-system. multi-system. Artinya semua sistem badan Yes. akan mengalami keradangan. Okay. Oh, Okay, so dan itu kesiannya, sesuatu yang Ya, ya. quite sad lah. Ya, Okay. ya.
Yeah. Okay, so sekarang ni apakah simptom-simptom long COVID ni? Maybe you boleh huraikan dari segi orang yang elderly, yang lebih tua ataupun dan juga kanak-kanak. Yeah. Okay. Simptom-simptom dia macam mana? Okay. Symptom. I think when you talk about symptoms, most kanak-kanak dan the elderly symptom lebih kurang sama. Okay. Okay. So maybe certain symptoms are more predominant in elderly or adult. Certain symptoms are more predominant in children. Okay. Okay. So, but I'll talk about the common symptoms that we Okay. encounter, especially in Malaysia. Okay. So gejala-gejalanya lebih kepada macam kita daripada nervous system. Okay. From top to bottom, from the head. Okay. So sometimes you hear something called brain fog. Brain fog. Okay, Yeah. kita macam sesuatu yang mengaburi pemikiran kita. Yeah. Yeah? Okay. Yeah. So Okay. they're not able to concentrate, tak boleh tumpukan perhatian. Kadang-kadang memory mereka akan terjejas sikit, Okay. lupa-lupa. Macam takut aja pula. Okay, akan lupa-lupa sikit. Okay, dan ada kadang-kadang kita confused, okay, bercelaru sikit. Okay. So this happen something like brain fog lah. Keliru. Yeah. Okay, So tak boleh nak berfikir betul, tak boleh nak fokus. Kabur lah. Brain Kabur, kita yes. kabur. Okay, so that is one. And sometimes when you go down, sometimes we have headache. Okay, so Pening sometimes kepala. we have pening-pening sikit ada. Okay, sometimes when you talk about head, blurring of vision is possible. Okay, and then your hearing may be affected. Okay. Sudah. So Okay. banyak. Okay, so Alright. and then sometimes loss of taste and loss of sensation, very common during the acute period, right? Yeah. This one may prolong. Hilang deria rasa. Ya, Okay. deria rasa dan juga deria bau Hidu. Okay. So akan hilang juga. Okay. So kalau kita turun ke bawah sikit paru-paru, okay, mungkin kita akan terjejas dengan susah nak nafas. Okay. Okay. Susah nafas ini pelik sikit, not say pelik. Dia Dia mengelirukan sikit. mengelirukan sikit. Aha. So mereka akan ada masalah untuk bernafas bila melakukan aktiviti. Okay. So mereka biasanya kalau mereka nak di rumah, kalau teruk sangat, kalau nak naik tangga di rumah pun susah. Ya. So mereka akan mencungap, susah nak naik tangga. Dan orang-orang yang exercise selalu nak jalan macam biasa semua susah. Ya. So kadang-kadang nak angkat berat pun susah. Okay, so they have what we call as exertional dyspnea, artinya masalah bernafas dengan aktiviti. Ya, Okay. dia quite vague juga kan. Dia macam dia pukul rata dengan simptom-simptom yang lain. Imagine orang yang tahu ada kena COVID, okey dia boleh tahu. Selepas itu apa long COVID punya simptom dia. Yeah. Tapi orang yang tak sedar pun dia kena COVID, dia tak tahu pun dia kena COVID, lepas Exactly. tu dia ada simptom ni macam aku ada COVID ke? Ya, betul. You know, atau dulu pun dah lupa-lupa sebelum COVID punya pandemik ni. Okay. Kan? And then sometimes you have batuk. Okay, batuk bukan macam mula-mula. Kadang-kadang batuk ni macam tak ada kahak. Okay, macam there's Gatal-gatal, tekak. irritation, throat Okay. irritation and all that lah. So itu common juga. Okay, so and then then you go down a bit your GI system. So you get sometimes diarrhea. Okay, sometimes Cerit-berit. nausea, cerit-berit, Mual-mual, nak muntah. yeah. Okay. Okay, and then when you go to musculoskeletal system, Tapi you dok, baby COVID pun ramai juga je kan baby. Waktu pandemik ni. Takut dia mual mengandung pula. no Itu lain, itu No lain, itu comment. lain. Okay. Okay, so you have something called sakit sendi, joint pains. Okay, then you have muscle pains and all Sendi. that. Okay. Yeah. Otot. Okay. Alright. Sometimes you may have chest pain also. Okay, then we go to cardiovascular system. Kita ada chest pain. Okay, kita akan ada macam jantung laju, palpitation. Yes, Okay, yes. that is quite common. Tiba-tiba rasa nervous. Yeah. Okay. Okay. So sakit sendi. These are part of the symptoms lah, gejala-gejala. So tapi antara yang common among kita punya, itu satu lagi saya terlupa. Masalah bukan fizikal. Okay, artinya masalah kesihatan mental. Okay, kita pun ada macam anxiety dalam Malaysia kita panggil kegelisahan. Risaulah, saya ada semua tu. Okay, teruskan dok. Kegelisahan, anxiety. Yes. So anxiety ni juga boleh sebabkan kita ada palpitation, panic attack and all Yes. that lah. So that is one symptom service thing.
But the common symptoms yang terdapat dalam pesakit di Malaysia ialah mula-mula mereka rasa fatigue. Okay, fatigue, kelesuan macam Lesu, you introduced yes. earlier. Alright. So it is fatigue. So bila kita macam tak ada tenaga selalu. So rasa lemah sangat. Okay, nak jalan sikit pun lemah. No mood. Okay, so very lack of energy. Okay, so that is lesu nombor 1. Lebih kurang 70% daripada pesakit mengalami kelesuan ini. Okay, then you have exertional dyspnea, quite common. And then masalah tidur. Okay, so Tak boleh they tidur. have insomnia. Okay, so kalau orang yang tak ada tidur macam biasanya kita perlu tidur 6 hingga 8 jam. Okay, these people after cannot even sleep for 1-2 hours also some people. Terjaga. Okay, so Okay. this lack of sleep pun boleh sebabkan kekeliruan, hangover and all that lah. Okay, Yes, so it's yes. very arbitrary. Okay, and then ada juga macam sakit-sakit sendi, chest pain, all these-nya common lah. Okay, so Okey, itu so maknanya semua orang kena take note lah sesiapa saja yang pernah mengalami COVID dan juga pulih selepas itu. Sekiranya ada salah satu daripada simptom-simptom yang Dr. Mohanas sebutkan ni tadi, take note, okay? Pay attention to yourself also. Okay, so Doc nak tanya, rawatan yang sesuai untuk pesakit-pesakit yang mengalami long COVID ni. Sebab simptom dia banyak. Mana dia nak pergi? Okay. You know? Yeah. So rawatannya setakat ni pasal COVID ni baru lagi. Okay. So we try to diagnose what is going on. Okay. So if we rule out all the other causes, okay, baru kita panggil dia long COVID. Okay. Okay. Then we go for symptom specific treatment. Okay, kalau dia ada masalah bernafas, kalau dia punya simptom dia lebih kepada paru-paru, okay, then we go strengthen that breathing, Lungs. respiratory Okay. system. Okay. So we do breathing exercise. Okay, sometimes we give some pharmacology medication to improve that secretion, kahak semua itu. Atau ubat batuk, medicine for batuk, medicine for like asthmatic medicines and all that we try to give lah. Okay, but first we try to diagnose first. Okay, we have to do X-rays and all that to rule out. Okay. So maknanya dia boleh refer to any GN sajalah, any doktor dekat klinik. Okay, so you can go now because now I mean the medical field. I think our Kementerian Kesihatan is trying to educate a lot of people, a lot of healthcare providers and all that. The public facility, klinik-klinik kerajaan, klinik-klinik swasta, hospital, ramai yang sudah pun membuat program-program untuk kesan penyakit long COVID ini. Okay, so you can go to any hospital. Okay, they have this service now already. Okay. So soalan seterusnya Dok, adakah suntikan vaksin boleh mengelakkan daripada long COVID berlaku? Okay, so yeah, pasti ada. Okay, so baru-baru ni ada satu study daripada UK. Okay, so they have found that after vaccination, the incidence of long COVID sudah berkurangan. Okay. So vaccine is really important in this case. So that one study with quite a reasonable sample. Okay. So mereka dapati vaksin membantu. Alright. Yalah, kalau vaksin dah boleh dapat membantu mengurangkan gejala-gejala dia, apatah lagi simptom-simptom selepas itu long COVID kan yang betul, berlarutan. betul. Okey, so di manakah pesakit long COVID boleh mendapatkan rawatan? Itulah soalan tadi yang saya dah ajukan. Boleh pergi ke klinik biasa saja ke ataupun memang kena specifically kalau dah tahu rasa-rasa tu boleh kena pergi hospital terus? Okay, kalau you rasa penyakit, I mean depending on the symptom lah. Okay, kalau symptom you ringan-ringan macam batuk-batuk sikit, okay, dan ada macam sakit-sakit sikit, you can go to any clinic to find out. Okay, kalau ada masalah pernafasan, okay, macam jantung laju, okay, sakit dada, the best place is go to hospital. Yeah. Okay, so hospital so that they can investigate immediately and give proper treatment. Okay, so that you don't delay rawatan. Okay. Alright, so maybe doktor boleh terangkan kepada kami pengalaman yang akan dilalui oleh pesakit yang menyertai program pemulihan pasca COVID di SGMC dan juga bagaimanakah proses diagnosis dan rawatan akan dilakukan dekat situ. Okay, so di SGMC, okay, so kita telah happy to say that
kita adalah pioneer dalam mengadakan program post-COVID ini. Pioneer. Dengar Yes. tu. Okay. So we are the first one to start this program. Okay. In the private side lah. Okay. So we have two aspects. Okay. One is post-COVID health check. Okay. Post-COVID health check is one that you go to our healthcare services, and then we do investigate. Okay, what's going on? We'll do X-ray, we'll do blood tests, and then you'll be seen by a doctor, qualified doctor, okay, to diagnose how much long COVID you have. How severe or how long? It is. Okay. And then from there, they can refer to the respective discipline. Okay, and then the other program is post-COVID recovery program. Okay. So those people who has got a severe disability or it's affecting their daily life, okay, then you will be channeled to that one, where you will be given many treatment, multidisciplinary treatment lah, basically. Okay, so I'll come to it a bit later. Okay, so we involve physiotherapy and so on. Alright. So kenapa pandangan doktor, kenapa agaknya penting kepada semua individu yang merasakan diri mereka mengalami long COVID untuk merujuk kepada pakar perubatan untuk mendapatkan rawatan yang lanjut? Okay, so seperti yang saya bagi tahu tadi, okay, long COVID ini we have about 1 million people out there. Okay, so long COVID will have functional decline. Okay, so we have kalau pesakit-pesakit ni kalau tak ada mood kerja, selalu kelesuan, mereka tidak dapat bekerja, selalu ambil cuti, okay? Dan ini menyebabkan mengurangkan produktiviti mereka, okay? Dan juga mereka juga ada risiko untuk ada kesan kepada paru-paru, jantung, buah pinggang, dan mereka perlu dirawat dengan segera sebelum terlambat, okay? Sebelum it will affect also your orang kata kelangsungan kehidupan bersama dengan keluarga. Kualiti hidup. Okay. Yes, kualiti hidup juga. Okey, terima kasih Dr. Mohana. Okey, kepada semua penonton dekat luar sana, jika anda ataupun ahli keluarga atau rakan taulan anda mengalami gejala berpanjangan long COVID, seperti yang kami jelaskan tadi, nasihatkan mereka untuk ke klinik ataupun ke hospital seperti saranan oleh doktor tadi. Jangan berlengah-lengah, dapatkan pertolongan dengan segera. Jika demam berpanjangan ataupun ada gejala lain, sila hubungi doktor anda. Okey, jangan berdegil, jangan berkeras, alright? So masih ada masa lagi untuk anda merawatnya, insyaAllah dengan rawatan yang sesuai. Mereka mungkin berpeluang untuk pulih sepenuhnya seperti dulu, okey? Dan saya harap sesi perbincangan tadi dapat membantu kita untuk mengenal pasti simptom-simptom long COVID. I did as well, thank you. Kepada sesiapa yang melaluinya sekarang, saya doakan anda semua cepat sembuh dan kuatkan semangat untuk terus melawan virus COVID ini. Jika anda inginkan maklumat lanjut mengenai program long COVID di SGMC, sila layar www.subangjayamedicalcenter.com dan pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Aneka rancangan dan program-program yang bermaklumat dan menghiburkan akan menyusul selepas ini. Untuk mendapatkan senarai rancangan yang akan disiarkan, follow Minggu Saham Digital di FB dan juga di Instagram. Teruskan menonton kami di Minggu Saham Digital bersama Permodalan Nasional Berhad. Semoga penonton-penonton dekat luar sana sihat selalu, jaga diri dan juga lindungilah orang-orang tersayang anda. Selamat tinggal semua dan saya Yasmin Hani. Bye-bye. Assalamualaikum.